Kemarin kita kehilangan 3 orang mahasiswa daripada UiTM Dungun Terengganu sebab kemalangan dilanggar dek kereta. Seorang lagi masih dalam ICU. Moga selamat lah. Yang tragisnya, adik bongsu yang meninggal kemarin ni, abang dia meninggal 7 tahun sebelum, juga sebab kemalangan. So si ayah ni dah tak ada lagi anak lelaki dalam keluarga dia lah. Saya jadi trigger sebab adik saya juga lelaki meninggal sebab motor kena langgar dengan kereta tahun 2013 dekat tol Jalan Duta. Malam Maulid Rasul, hari Rabu malam Khamis. Masa tu saya berada dekat tol Sungai Buloh menghala ke USJ. Dekat tol tu saya muntah dalam kereta tengah drive, dan saya pelik kenapa saya muntah dalam kereta, tak pernah saya muntah begitu tiba-tiba kan. Dan bukan sebab keracunan. Kalau keracunan ni kita akan muntah sepanjang malam, tapi saya muntah dan selesai kan. Bila sampai ke rumah kat USJ, saya fikir kenapa aku muntah tadi. Pukul 2 pagi 3 pagi lebih kurang, ayah saya call mengatakan adik saya tengah dalam ICU di Sungai Buloh. Dia setelah Sungai Buloh sebab kemalangan. Dan pagi Khamis tu dia bedah, dan tengkorak kepalanya dibuang sedikit sebab retak. Kemudiannya hari Jumaat masa azan asar dia meninggal dunia kan. So 2 hari dalam ward. Nak ditakdirkan oleh Allah, adik yang ketiga meninggal sebelum tu sebab kanser. Masa adik ketiga meninggal, adik yang mak tengah kandungan adik yang ke-6. Kemudian adik yang ke-6 meninggal sebab lemas. Masa tu mak tengah kandungan adik yang ke-9. So adik ketiga, ke-6, ke-9 meninggal. Adik ketiga meninggal, mak tengah kandungan adik yang ke-6. Masa tu adik ke-6 meninggal, mak tengah kandungan adik yang ke-9. 3, 6, 9. Apa rasanya? Wallahualam. Yang tu kena tanya Allah dekat syurga nanti, insya-Allah. Saya nak kongsinya, tuan-tuan perempuan, siapa yang pergi menghadiri majlis pengemubian kan, orang jenazah, ada yang ada jenazah ni, ada kematian ni, kalau boleh kita jadi macam Sayyidina Abu Bakar. Tenangkan dia. Sebab orang yang kematian ni, ada kematian ni, dia otak tak waras. Dia tak boleh center lah. Saya sendiri mengalami benda yang sama. Sayyidina Umar sendiri menghadapi benda yang sama. Waktu Rasulullah wafat, Sayyidina Umar hunus pedang. Dia katakan, siapa yang mengatakan Nabi Muhammad telah wafat, aku penggal kepala dia. Jadi Sayyidina Abu Bakar pegang Sayyidina Umar ataupun baca pada Sayyidina Umar ayat Quran surah Ali Imran ayat 144 yang berbunyi, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qabli rusul afa immata aw qutila in qalabatum ala aqabikum wa man yanqalibu ala aqibah fala yadurullah syai'a wa sajidillahu syakirin. Ya, Rasulullah itu adalah seorang rasul. Adakah bila dia telah meninggal ataupun dia dibunuh, kamu akan berpaling kembali pada kekufuran? Siapa yang berpaling daripada kebenaran tak akan memberi apa-apa mudarat pada Allah. Dan Allah akan membalas kepada siapa yang bersyukur, yang redha dengan pemergian ataupun sesuatu kematian ataupun dengan suatu ujian. Tuan-tuan perempuan, pada siapa yang belum pernah lagi kematian orang yang tersayang, fahami semua ayat ni. Sebab saya mengajar tafsir, saya baca ayat ni tapi saya tak menghayati waktu tu. Kemudian selepas kematian adik ketiga, barulah saya betul-betul menghayati, memahami, mendalami ayat ni. Kita perempuan, kalau kita belum ada kematian, baca ayat ni dan ulang sungguh-sungguh, fahami sungguh-sungguh. Nanti bila berlaku kematian orang yang kita sayang, mengejut, kita boleh tenangkan diri. Sebab saya selepas adik yang ke-9 meninggal ni, saya perlukan masa 3 tahun untuk waras balik, untuk center balik. Macam nak gila tuan-tuan, macam nak gila. 3 orang adik meninggal, tiga-tiganya ya tragedi pada saya, kanser, lemas, kemudian kena langgar. Yang kena langgar ni mati mengejut lah, termasuk yang lemas tu lah. Yang lemas tu saya tak sempat nak jumpa kan. Masa tu tahun 90 berapa, telefon tak ada, saya dekat utara, jadi payah nak dihubungi. So saya tak dapat balik on the spot. So saya tak jumpa lah adik tu. Tuan-tuan perempuan, baca Al-Quran, baca dengan kefahaman, baca dengan tafsir. Moga-moga bila berlaku kematian ataupun ujian, iman kita tak goyang. Bukan bermaksud orang yang baca Al-Quran tu iman dia goyang, tidak. Cuma kadang-kadang kita perlukan pengajaran, perlukan peringatan. Macam mana Sayyidina Abu Bakar mengingatkan kepada Sayyidina Umar. Moga-moga kita jadi macam Sayyidina Abu Bakar waktu adanya ujian yang berat, yang dahsyat, ya, bila adanya kawan-kawan yang sekeliling kita diuji begitu. Jadi macam Sayyidina Abu Bakar yang faham Al-Quran. Moga-moga ada manfaat sebab Al-Imam bukan sekadar kelas mengaji.